A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan dengan kurniaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita bersama, dapat lagi kita bertemu walaupun secara alam maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita ini yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita tunggu lagi lebih kurang dalam 1 minit ke 2 minit untuk kita tunggu sahabat-sahabat kita yang nak masuk ke dalam live ini. Dalam bersama-sama kita membincangkan satu topik sambungan daripada rahsia kematian, alam akhirat dan juga hari kiamat. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan membicarakan berkaitan dengan mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah. Kita akan membincangkan berkaitan dengan mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah. Setelah mana kita membicarakan berkaitan dengan bersangka baik dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana minggu sebelum ini kita telah membicarakan apakah pengertian bersangka baik dengan kematian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga kita telah membicarakan berkaitan dengan khauf, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khauf ni maknanya perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang kita inginkan supaya amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut-takut adanya perkara-perkara yang menghalang daripada ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita tunggu sekejap tuan-tuan, tunggu sebentar. Sahabat-sahabat kita mungkin ada di tengah bersiap untuk melaksanakan ibadat solat Jumaat. Tapi ala kulli hal, insya-Allah kita isi serba sedikit masa yang ada ini bersama-sama untuk kita membicarakan dan menambahkan maklumat pengetahuan kita berkaitan dengan kematian, insya-Allah. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kuliah kita pada hari ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala memasukkan satu bab di dalam kitabnya dengan mengatakan bahawa mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah. Pengertian yang kita nak bincangkan pada hari ini tuan-tuan ialah mentalkinkan orang yang nak meninggal, bukan yang dah meninggal tuan-tuan. Ini pengertian kalau talqin daripada pemahaman orang kita. Talqin ni setelah mana meninggal. Dan talqin ni ketika mana setelah dikebumikan, maka datang tu imam talqinkan jenazah tersebut. Apabila datangnya 2 malaikat, janganlah kamu gentar dan janganlah kamu takut, maka katakanlah dengan lidah yang fasih, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran kitabku, kaum muslimin muslimat itu saudaraku. Itu talqin dalam bidang yang lain. Itu pengertian secara harfi dari segi masyarakat Melayu kita. Tetapi yang kita nak bincangkan pada hari ini tuan-tuan ialah berkaitan dengan maksud talqinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah. Itu ialah mengajar, mengucap 2 kalimah syahadah ataupun mengucap kalimah tauhid kepada orang yang dalam keadaan nazak. Orang yang dalam keadaan yang nak meninggal, orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebab itu talqin dari segi pemahaman orang Arab ialah ta'lim. Kita ajar mereka, kita sebutkan kalimah itu, tujuan ni ialah untuk mereka ulang semula apa yang kita bacakan dengan kalimah la ilaha illallah. Dia katakan bahawa di sini diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahawa ajarkanlah ataupun talqinkanlah
jenazah yang mayat kamu yang akan mati itu dengan kalimah la ilaha illallah. Riwayat ini adalah riwayat daripada Muslim. Ibnu Abu Dunya menyatakan bahawa daripada Zaid bin Aslam, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtadara al-mayyitu falakkinuhu la ilaha illallah, fa innahu ma min 'abdin yakhtimu lahu biha mautahu illa kanat zadahu ila al-jannah." Dikatakan bahawa apabila kematian mendatangi seseorang, maknanya apabila seorang itu dalam keadaan sakaratul maut, bukan setelah meninggal itu tuan. Setelah meninggal itu dia punya lain cerita. Sekarang ni dalam fasa dia dalam keadaan nak meninggal, dalam keadaan dia sakaratul maut. Maka ketika itu apa yang berlaku? Dia katakan, maka talqinkanlah dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana sesiapa saja yang pada akhir hayatnya mengucap kalimah tersebut, maka kalimah itu akan menjadi bekalannya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata, ajarkanlah olehmu kalimah la ilaha illallah kepada seseorang yang akan meninggal dunia, kerana pada masa itu dia akan melihat apa yang kamu tidak lihat. Ini adalah walaupun hadis ini sanadnya dhaif tuan-tuan, tetapi kita boleh anggap bahawa apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini sebagai satu ajakan kepada kita untuk menggalakkan supaya bila kita tengok orang tersebut dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sedang nazak tuan-tuan, maka kita ajarkan mereka ini dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana apa tuan-tuan? Kita tahu miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu syurga itu ataupun kunci pintu syurga itu adalah kalimah la ilaha illallah. Maka dengan kalimah la ilaha illallah itu tuan-tuan, yang perlu untuk kita ajar sejak daripada mula sampailah kepada perakhiran hayat mereka. Mereka tidak mengungkapkan dengan kalimah-kalimah yang lain, mereka tidak mengharapkan benda-benda yang lain, tidak bercakap-cakap dengan perkara-perkara yang lawa dan juga sia-sia. Maka ketika itu tuan-tuan, kita tahu bahawa kita nak supaya orang yang nak meninggal ini mestilah dengan mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, tidak mengungkapkan dengan kalimah-kalimah yang lain. Sebab kita tahu tuan-tuan, yang bila kita talqinkan mereka itu biasanya ialah kerabat-kerabat kita. Biasa yang kita akan ajarkan kalimah mengucap ni tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah ini ialah mak ayah kita, ahli saudara mara kita, orang yang hampir dengan kita. Jadi bagaimana kita tuan-tuan sanggup untuk membiarkan mereka tanpa mereka mengucapkan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Kita nak supaya mereka itu mengakhiri kehidupan mereka dengan mengungkapkan kalimah la ilaha illallah. Bila mereka mengungkapkan kalimah la ilaha illallah dengan lisan mereka, dengan hati mereka, maka kita tahu bahawa mereka insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pintu syurga itu adalah la ilaha illallah. Baik, kemudian Abu Nuaim menyatakan satu hadis daripada Makhul, daripada Ismail bin Iyas bin Abu Mu'adz Al-Utbah bin Hamid, daripada Makhul daripada Wa'ilah bin Al-Aqsa, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihduru mautakum walakinuhum la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah fa innal hakima minar rijali yatahayyaru inda zalikal masra'. Dia katakan, pergilah kamu kepada orang yang akan meninggal dunia dan ajarkanlah mereka ucapan la ilaha illallah. Berikanlah mereka khabar gembira berupa syurga, kerana pada masa itu syaitan berada amat dekat dengan orang yang meninggal dunia. Aku bersumpah bahawa pandangan malaikat maut lebih sakit daripada libasan 1000 pedang, dan aku juga bersumpah bahawa tidak akan keluar roh seorang sehingga itu berkeringat akibat sakit disebabkan oleh kesalahannya. Baik, di sini tuan-tuan, hadis ini adalah sanadnya dhaif. Dan dalam kita lihat Ibn Jauzi masukkan hadis ini di dalam kitab Mawdu'at. Akan tetapi tuan-tuan, perlu untuk kita lihat bahawa berkaitan dengan hadis ini, ada satu amalan yang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Yang bapa saudara Nabi kepada Abu Talib. Ketika mana bapa saudara Nabi SAW nak meninggal tuan-tuan, Nabi SAW katakan, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, supaya ia menjadi satu bekalan untuk aku berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuan-tuan, apa yang kita katakan bahawa
kita ajarkan mereka mengucap dan kita berikan mereka khabar gembira. Sebab itu kalau kita lihat dalam dari segi fasa-fasa untuk kita mentalkinkan orang yang nak meninggal dunia ni tuan-tuan, ialah yang pertama kita ajarkan dengan kalimah tauhid. Kita ajarkan dengan kalimah tauhid iaitu la ilaha illallah. Kadang-kadang orang kita tuan-tuan disebabkan nak terlampau complicated sangat, terlampau nak kesempurnaan sangat tuan-tuan. Sampaikan mujah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tetapi yang sunnahnya daripada Nabi SAW yang mencukupi bagi seorang jenazah itu ialah dengan mengungkap kalimah la ilaha illallah berdasarkan hadis Nabi SAW. Kita khawatir tuan-tuan, bila kita terlalu memberatkan orang yang nak meninggal dunia ni tuan-tuan, dengan kita katakan ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia dah ucapkanlah la ilaha illallah, tetapi kita paksa dia ucapkan Muhammadur Rasulullah sampai kita paksa mereka, akhir sekali akan menyebabkan bebanan kepada mereka untuk mengungkapkan kalimah-kalimah yang lain. Akhir sekali akan menyebabkan mereka bosan, akhir sekali mereka akan jadi letih, akan jadi penat dan sebagainya, dan menyebabkan mereka terganggu dalam kondisi ketika mereka sakaratul maut. Maka ketika itu sunnahnya ialah untuk kita mengajarkan mereka ini dengan kalimah la ilaha illallah. Cukup. Dan nanti kita akan bahaskan berapa banyak kali yang dibolehkan, berapa lama kita dibenarkan untuk mengajarkan mereka ini dengan kalimah-kalimah tauhid. Jadi di sini dia katakan, yang pertama ajarkan mereka dengan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Kemudian setelah mana kita berikan ajarkan mereka kalimah tauhid la ilaha illallah tuan-tuan, kita berikan mereka khabar gembira. Kita kata contoh, kita katakan pakcik, kalau pakcik ucapkan kalimah la ilaha illallah pakcik, insya-Allah syurga sedang menanti pakcik. Kita ungkapkan kalimah-kalimah sedemikian tuan-tuan, mereka akan dengar. Dan bila mereka dengar tuan-tuan, mereka akan terbuka hati mereka, akan cuba untuk melawan hawa nafsu mereka, melawan syaitan-syaitan yang datang kepada diri mereka ini, maka dengan mengungkapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian tuan-tuan, antara adab dalam keadaan kita nak mengajarkan mereka talqin, mengajarkan mereka ini cara mengucapkan kalimah tauhid, ialah jangan sampai mereka merasa terganggu. Situasi mereka tuan-tuan, dia tidak sama dengan situasi kita. Situasi mereka dalam keadaan ketika itu mereka sedang berperang dengan syaitan-syaitan, sedang berperang dengan diri mereka sendiri. Dan keadaan kita tidak sama dengan mereka. Keadaan mereka itu, mereka melihat apa yang kita tidak nampak. Dan dalam keadaan ketika itu, mereka rasa kesakitan, mereka rasa terganggu. Maka disebabkan itu, tuan-tuan, jangan sesekali kita memaksa mereka dengan kita katakan, ucapkanlah. Setiap 2 saat kita suruh ucap. Setiap 2 saat kita suruh ucap. Setiap 2 saat kita suruh ucap. Sampai dah beratus-ratus kali tuan-tuan, kita ajarkan mereka. Akhir sekali mereka serasa terganggu, mereka give up tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis ini tuan-tuan, dalam hadis yang kita akan bacakan, Nabi SAW larang. Kenapa tuan-tuan? Barangkali disebabkan kita paksa mereka, akhir sekali menyebabkan mereka jatuh kepada su'ul khatimah, perakhiran yang buruk. Wa na'udzubillahi min zalik. Maka sebab itulah adanya adab-adab yang diturunkan oleh para ulama, adanya adab-adab yang diajarkan oleh sebahagian para ulama dalam bagaimana cara kita nak mengajar orang yang nak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimah tauhid. Maka dalam hadis yang lain, Nabi SAW, hadis daripada Mu'adz bin Jabal, dia katakan, Nabi SAW mengatakan bahawa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mu'adz bin Jabal mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan kalimah la ilaha illallah, maka Nabi bagi satu jaminan. Nabi katakan dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, orang yang akan meninggal dunia sebaiknya diingatkan untuk menyebut kalimah la ilaha illallah agar dia terlindung daripada pujuk rayu syaitan yang akan menyebabkan rosaknya akidah mereka. Kemudian tuan-tuan, sampai bila nak membaca talqin ini? Sampai bila nak membaca talqin ini? Sampai bila kita nak ajar mereka mengucapkan talqin? Maka dikatakan, apabila seorang yang akan meninggal dunia boleh membaca talqin sebanyak 1 kali, maka jangan kamu suruh lagi mereka untuk mengulang sehingga pagi tiba. Ini dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dia katakan, apabila seorang itu kita dah ajar dia talqin, kita dah ajar mereka talqin, maka jangan suruh dia kita ulang lagi. Dah cukup tuan-tuan.
Bila dah ucapkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, dah kita biarkan mereka tuan-tuan. Jangan bila dah ucap kalimah tauhid, pakcik cakap lagi. Maknanya di situ dia dah mengganggu. Dia akan dah menyebabkan konsentrasi mereka terganggu dan menyebabkan mereka kadang-kadang seperti mana saya katakan tadi, akan menyebabkan mereka bosan. Aku nak meninggal ni, kan? Kau ajar-ajar aku lagi. Aku dah ucap dah tadi. Akhir sekali menyebabkan mereka terganggu. Bila terganggu, syaitan dah mudah untuk merosakkan akidah mereka. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa lakinul maita la ilaha illallah fa idza qalaha fad'uh. Nabi mengatakan bahawa talkinkanlah yang akan meninggal itu dengan kalimah la ilaha illallah, dan apabila dia telah mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, maka tinggalkan. Kerana itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita, sunnah yang perlu untuk kita lakukan hanya sekadar mengajar. Bila dah diucapkan kalimah tersebut pada mulut mereka, dah itu kita punya tanggungjawab dah selesai. Kemudian para ulama tidak suka memperbanyakkan membaca talqin bagi orang yang akan meninggal dunia. Apabila orang yang akan meninggal dunia tersebut telah faham, maka dia dah terfaham dan dia telah mengungkapkan kalimah tersebut, maka sudah memadai bagi mereka. Ibnu Mubarak berkata, ajarkanlah orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan talqin. Jika telah mengucapkan kalimah talqin tersebut, maka tinggalkanlah dia. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, perkara tersebut dilakukan kerana jika si mati diajar terus-menerus untuk membaca talqin, maka dia akan merasa terusik dan juga bosan, sehingga syaitan dengan mudah menjadikan lidahnya berat untuk mengucapkan kalimah talqin, iaitu mengungkapkan kalimah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu juga boleh menjadikan salah satu penyebab kepada su'ul khatimah. Ini juga diamalkan oleh Amr bin Mubarak. Maka di sinilah dasar ataupun puncanya nak mengatakan bahawa kita ajar mereka tuan-tuan secara perlahan-lahan. Tidak terlalu paksa, tidak terlalu memaksa dan tidak terlalu banyak-banyak kali. Mungkin kita boleh katakan, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, kemudian kita tinggalkan. Lebih kurang 5 minit kita tengok masih lagi belum ada usaha, kita ajarkan semula mereka tuan-tuan. Bila dalam keadaan begitu, dia ada masa untuk mereka lapang. Ada masa untuk mereka memikirkan. Ada masa untuk mereka datangkan semula semangat mereka untuk mengungkapkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Tetapi kalau kita ulangkan 2 saat tuan-tuan, dikhawatiri akan menyebabkan mereka rasa bosan dan terganggu, akhir sekali menyebabkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan Al-Hasan bin Isa mengatakan bahawa Ibnu Mubarak berkata kepadanya, talqinkanlah aku jika aku akan meninggal dunia, dan berhentilah ketika aku telah membaca talqin sebanyak 2 kali. Sebanyak dua kali. Maksudnya apabila orang yang akan meninggal dunia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatinya, maka orang tersebut akan selamat, kerana yang dinilai adalah amalan hatinya bukan amalan lidahnya. Jika lidah sahaja yang bercakap tetapi hatinya tidak, maka perkara itu tidak bermanfaat bagi diri mereka. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita nak ajar mereka ni tuan-tuan, biar mereka faham. Biar mereka faham. Walaupun dengan isyarat tuan-tuan. Contoh kita katakan, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Sebab apa tuan-tuan? Situasi orang yang nak meninggal ni tuan-tuan, dia tak sama dengan situasi orang yang lain. Ada orang yang nak meninggal ni, dia boleh bercakap. Dia boleh macam biasa tuan-tuan. Ada orang yang dalam keadaan nak meninggal ni, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan ni yang betul-betul memedihkan. Ada orang, mereka tak mampu untuk bercakap. Ada sebahagian hanya sekadar menangis saja, mampu untuk menangis saja. Maka tugas kita ialah ungkapkan kalimah la ilaha illallah. Kita katakan kalau betul faham, angguklah kepala. Kalau dia menganggukkan kepala tuan-tuan, maknanya dia dah faham dan dia mengakui dalam hati mereka. Itu sudah memadai. Dan jangan kita maksa mereka, akhir sekali akan menyebabkan mereka terganggu. Diriwayatkan daripada Abu Nuaim bahawa Abu Zur'ah berkata di pasar bersama Muhammad bin Salamah, sedangkan Al-Munzir bin Syazan dan beberapa para ulama sedang membicarakan hadis mengenai talqin. Mereka malu ketika melihat Abu Zur'ah datang, maka mereka berkata, wahai sahabat kami, mari kami mempelajari hadis ini bersama-sama. Abu Zur'ah berkata ketika dia sedang berada di pasar daripada Abu Hashim, daripada Abu Hamid bin Ja'far, dikatakan. Kemudian terus kepada Muaz bin Jabal, bahawa Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, wa fi riwayatin harramahu Allahu 'ala an-nar.
Dia kata apa? Siapa yang pada akhirnya perkataannya mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam satu riwayat dinyatakan bahawa diharamkan jasadnya daripada api neraka. Maka di sinilah kita nak kata ketentuan bahawa kepentingan dalam kita nak mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Maka di sini tuan-tuan, bila kita mengungkapkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun la ilaha illallah tuan-tuan, ketika mana nak meninggal dunia, perkara yang pertama sekali yang kita kena tahu ialah amalan yang kita lakukan sebelum kita menghadapi kematian tuan-tuan. Perkara ini dia tidak akan terjadi melainkan ia telah menjadi satu kebiasaan, satu kemestian, satu yang kita anggap sebagai benda yang telah lazim pada diri kita. Kita nak menganggap bahawa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak pernah melakukan amal soleh, mereka mampu mengucapkan kalimah tauhid. Barangkali kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki, boleh. Tetapi kebiasaannya tuan-tuan, apabila mulut ini kurang daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya mereka memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya mereka memikirkan tentang azab dan juga siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya mereka nak melakukan amal-amal yang baik di dalam kehidupan mereka, lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan hidayah kepada mereka untuk mengakhiri kehidupan mereka dengan kalimah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan bahawa matal insan ala ma asha alaih, matinya seorang manusia itu dengan apa yang mereka biasa hidup ataupun apa yang mereka biasa lakukan. Seperti mana contoh tuan-tuan, kalau kita lihat seperti ada sebahagian di kalangan asatizah menceritakan bagaimana anak-anak murid mereka tuan-tuan. Itu pentingnya tuan-tuan kita belajar berkaitan dengan kitab ini. Kenapa tuan-tuan? Ada orang dia tak nak baca, ada orang dia tak nak belajar. Kenapa tak nak belajar? Takut ustaz, belum ready lagi ustaz. Tak apalah ustaz, nanti sok dah agak nak tua ustaz, dah pencen, umur pencen nanti barulah kita belajar berkaitan dengan kematian ni ustaz. Sekarang ni kita fokus kepada kehidupan pekerjaan kita ustaz. Kita yakin ke kehidupan kita akan habis sampai pencen tuan-tuan. Ada orang setahun sebelum pencen dah dijemput balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang baru setahun masuk kerja tuan-tuan dah dijemput kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke negeri yang abadi. Kehidupan kita tuan-tuan adanya misi, adanya matlamat tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kehidupan kita tuan-tuan abathah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita ni tuan-tuan, kehidupan kita ini sebagai sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita hidup di dunia ini tuan-tuan adanya matlamat, adanya tujuan, adanya visi yang perlu untuk kita kecapi, adanya perkara-perkara yang perlu untuk kita selesaikan di dunia. Allah SWT mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ibadah ni tuan-tuan, jangan kita hanya memikirkan tentang solat, puasa, ibadat haji, ibadat zakat, itu saja. Tetapi kita katakan bahawa tuan-tuan, dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kenapa tuan-tuan? Kita katakan sesungguhnya solatku, inna salati wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini tuan-tuan, ruang lingkup dalam kehidupan harian kita ialah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya bagaimana ibadah kita itu dijadikan sebagai matlamat untuk kita mengecap ataupun mengejar akhirat kita. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita bukan hanya sekadar kita keluar pergi musalla, kita keluar pergi masjid, keluar pergi jami', itu saya anggap sebagai ibadah. Pekerjaan kita keluar daripada rumah sampai ke kereta, kita daripada kereta kita sampai ke pejabat tuan-tuan, kita balik semula ke rumah, itu dianggap sebagai ibadah juga tuan-tuan. Cumanya ibadah yang kita nak kejar ni yang menjadikan kita mendapat rahmat dan juga keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah
orang yang akan mendapat ganjaran iaitu husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan orang yang sentiasa melazimi segala perkara-perkara yang menjadikan rutin dalam ibadah seharian mereka. Sebagaimana contoh zikir, tuan-tuan. Zikir perlu dituturkan dalam lidah kita, dituturkan dalam hati kita. Sebab itulah kalau kita lihat zikir ni, Allah katakan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Makna di sini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita melazimi zikir itu. Bila kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Kita tidak akan ingat perkara-perkara yang lain, melainkan kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan al-qayyisu, orang yang cerdik, mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdik ini ialah orang yang merendahkan diri mereka di hadapan masyarakat, di hadapan orang ramai, tidak mendabik dada, tidak rasa sombong, tidak rasa bongkak dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka ketika itulah apa yang perlu kita ungkapkan ialah hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah daripada kurniaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita fikirkan sedemikian tuan-tuan, tidak ada ruang dan tidak ada kelompongan untuk kita mengungkapkan kalimah-kalimah sombong di hadapan masyarakat. Kita anggap bahawa rezeki yang Allah berikan kepada kita ini sebagai satu pinjaman. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dihebat-hebatkan kepada orang yang lain dan sebagainya. Kemudian Nabi katakan wa amila lima ba'da mautih, dan mengerjakan amalan sebagai persediaan mereka untuk kematian. Maknanya sebagai persediaan untuk kematian ni tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Ialah ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak tuan-tuan, kita datang dengan hati yang sejahtera. Kita datang dengan hati yang tenang. Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dalam keadaan kita nak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah ini tuan-tuan, perlulah kita menjadikan kehidupan kita ini melazimi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau awal-awal lagi tuan-tuan, kita dah tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menurunkan rahmat ketika mana kita menghadapi sakaratul maut? Sebab itu tuan-tuan, peluh yang keluar daripada dahi kita tuan-tuan ketika mana sakaratul maut datang bertemu dengan kita. Malaikat datang bertemu dengan kita pada ketika itu tuan-tuan. Air mata yang mengalir ketika mana datangnya malaikat maut bertemu dengan kita, itu semua adalah petanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara-perkara yang kita anggap bahawa dia ni menangis ni sebab rindu ni nak tinggalkan keluarga. Dahi ni berpeluh ni sebab panas buka aircon. Tak, bukan tuan-tuan. Tetapi peluh ini keluar tuan-tuan kerana rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata mengalir tuan-tuan kerana rasa hibanya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dan mengampunkan segala dosa-dosanya ketika mana mereka berhadapan dengan sakaratul maut. Kisah ni tuan-tuan dinukilkan juga oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya tuan-tuan, berkaitan dengan amalan. Mungkin kuliah-kuliah sebelum ini kita telah bicarakan. Ketika mana kita berhadapan dengan kematian tuan-tuan, kematian sakaratul maut ini tuan-tuan, segala amalan, segala kita punya buku catatan amalan kita ini dihamparkan di hadapan wajah kita. Diselak satu persatu. Maka ketika itu tuan-tuan, kita tercengang. Ada yang tercengang, ada yang rasa gembira. Ketika mana kita melihat dosa-dosa kita yang masih lagi belum terampun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu tuan-tuan, maka kita merasa, ya Allah, bagaimana aku nak menghadap di sisi-Mu ya Allah sedangkan dosaku ni banyak. Ketika itu tuan-tuan, kita rasa serba salah, kita rasa takut, ya Allah, bagaimanakah bolehkah aku nak masuk ke dalam syurga Kau ni ya Allah sedangkan dosaku ni banyak. Maka ketika itu diselak lagi segala amalan-amalan yang mereka lakukan ketika mana mereka hidup tuan-tuan. Maka ketika mana habis saja ditutup buku amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa ketika itu malaikat mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menukarkan segala dosa-dosa kamu itu dan mengampunkan segala dosa-dosa kamu, dan Allah SWT telah menukarkan daripada tempat kediaman kamu itu neraka Allah Subhanahu Wa, iaitu Allah tukarkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa. Ketika mana orang yang nak meninggal ni tuan-tuan mendengar kalimah tersebut,
mendengar kalimah pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka itu ketika mana mereka dalam keadaan sakaratul maut ini tuan-tuan, maka mengalir air mata tuan-tuan, kerana mengenangkan, ya Allah, aku ni dosa ni banyak ya Allah, tetapi Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Rahmat, Engkau ya Allah, Engkau jadikan aku sebagai ahli syurga ya Allah. Maka ketika saat itu tuan-tuan, dia telah tahu kehidupan dia di mana. Setelah ini kehidupan dia di mana? Sama ada kematian itu kematian yang membahagiakan ataupun kematian itu kematian yang membimbangkan bagi dia ataupun kecelakaan bagi dia. Maka sebab itulah dalam hal itu, apabila roh itu dah ditarik oleh Allah Subhanahu, ditarik oleh malaikat maut, maka datangnya malaikat-malaikat daripada langit, daripada syurga, membawa kain kafan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya roh itu adalah roh yang baik. Tapi kalau roh tersebut roh yang jahat, maka kain kafan yang dibawa itu dengan roh yang sangat-sangat busuk dan sebagainya, maka setiap malaikat di setiap tingkat langit akan mengatakan, roh siapakah yang paling busuk ini, roh siapakah yang paling busuk ini. Maka dia dah tahu di manakah tempat mereka. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat dan kitab Hikam Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala, dia mengatakan apa? Dia katakan, min alamatil mautil qulub adamal khuzni ala ma fataka min al mawafaqati wa tarkan nadam ala ma fa'altahu min wujudi zilal. Syekh Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara tanda-tanda kematiannya hati itu ialah tidak pernah rasa sedih tentang apa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan, dan meninggalkan merasa tidak pernah merasa sedih, meninggalkan perasaan duka cita, meninggalkan perasaan serba salah, nadam, iaitu nadam ni rasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan perkara-perkara yang mereka lakukan. Maka seandainya perkara itu berlaku tuan-tuan, maka ketahuilah bahawa kalau hati kita mati tuan-tuan, nescaya kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka bagaimana cara nak membersihkan hati ini tuan-tuan? Diajarkan oleh para ulama salafun salih dan ulama-ulama tasawuf mengatakan bahawa nak membersihkan hati dengan satu cara, iaitu memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saja tuan-tuan, mampu untuk membersihkan hati kita, mampu untuk menghidupkan kembali kehidupan hati kita. Dan bila hati kita hidup tuan-tuan, dosa yang kita lakukan walaupun sedikit akan menyebabkan kita rasa bersalah, akan menyebabkan kita rasa, ya Allah, ini dosa yang sangat-sangat besar ya Allah, bagaimana aku nak menghadapi kematian kalau andai kata hatiku ni mati. Maka ketika itulah perihal-perihal perkara berkaitan dengan hati ini tuan-tuan akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai di antara tanda-tanda kehidupan kita ketika mana kita nak meninggal kelak. Akan menyebabkan kita mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid ataupun tidak, akan menyebabkan sama ada kita mampu untuk mengungkapkan la ilaha illallah ketika mana kita nak meninggal ataupun tidak. Maka perkara-perkara inilah yang perlu untuk kita ambil maklum. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita akan ceritakan pula berkaitan dengan satu bab yang lain, iaitu berkata baik ketika melihat orang yang akan meninggal dunia. Berkata baik ketika melihat orang yang akan meninggal dunia. Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marida awil maita faqulu khairan, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Dia katakan bahawa jika kamu semua melihat orang yang sedang sakit ataupun orang yang akan meninggal dunia, maka berkata-katalah dengan yang baik, kerana malaikat akan mengaminkan semua perkataan kamu semua. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah telah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lalu ungkapkanlah, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa dia, itu orang yang meninggal dunia, serta berikanlah aku sebagai ganti balasan yang baik." Seperti mana dikatakan, Allahumma ghfirli walahu wa'aqibni minhu uqba hasanah. Dia katakan apa? Dia kata, ya Allah, ampunkanlah diriku dan ampunkanlah dia. Siapakah dia? Orang yang meninggal dunia. Dan gantikanlah dan berikanlah ganjaran yang baik kepada mereka, dan gantikanlah dengan gantian yang baik. Ataupun dalam hadis yang lain tuan-tuan, Ummu Salamah melafazkan kalimah istirja. Kalimah istirja ni apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimah istirja. Maka sunnah ketika mana menghadapi satu musibah,
Sunnah ni ialah kita mengungkapkan kalimat istirja, iaitu kita pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kira kematian ke, aksiden ke, selipar hilang ke, duit hilang ke, apa saja yang hilang ataupun apa saja musibah, ujian daripada Allah SWT, ungkap kalimah la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah ganjaran kepadaku disebabkan musibah ini, disebabkan ujian yang kau berikan kepadaku, wa khluf li khairan minha, yang gantikanlah dia dengan perkara yang lebih baik. Maka ini sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Maka dikatakan diriwayatkan daripada Ummu Salamah, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW melihat Abu Salamah yang telah meninggal dunia dengan mata yang masih terbuka. Maka Rasulullah SAW memejamkan mata Abu Salamah dan berkata, apabila roh telah keluar daripada jasad, maka mata akan terus memperhatikan. Dalam hadis ini dikatakan bahawa inna ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Dia katakan sesungguhnya roh ini apabila mata ini, roh ini keluar daripada badan seorang, maka mata ni dia akan melihat ke manakah perginya roh tersebut sampai hilang pandangan. Bila hilang pandangan, tuan-tuan, boleh tak dia berkelip? Dia tak akan boleh berkelip lagi. Bila roh tu keluar saja daripada pandangan dia, tuan-tuan, maka ketika itu mata dia akan terbuka. Sebab itu, tuan-tuan, memang mana-mana orang yang meninggal dunia, tuan-tuan, jarang kita lihat mata dia tertutup. Mata dia tertutup. Biasa kalau mata tertutup ni, tuan-tuan, pelakon. Biasa kalau yang mata tertutup ni orang yang berlakon mati. Itu memang tertutup. Tengah-tengah nazar-nazar tiba-tiba mata dia tertutup, menandakan dia dah meninggal. Sebenarnya tak, tuan-tuan. Hakikat sebenarnya Nabi katakan apabila roh tu keluar daripada badan seseorang itu, maka mata ni akan terbuka. Kenapa, tuan-tuan? Dia melihat ke manakah perginya roh tersebut keluar. Kalau roh tu keluar daripada kepala, dia akan nampaklah roh tu keluar daripada kepala. Kalau roh tu keluar daripada kaki ke daripada badan anggota dan sebagainya, akan nampak di situ. Maka sebab itulah sunnah dalam keadaan ketika itu, tuan-tuan, orang yang bersama dengan orang yang mati tersebut ialah perlu untuk menutupkan mata dia. Sebagaimana, tuan-tuan, kalau kita lihat ini satu sunnah Nabi SAW. Kerana kita tidak mahu timbulnya fitnah, tidak mahu timbulnya fitnah kepada masyarakat. Cakap, macam ni mata dia macam sakit dia, macam azab dia, kan. Kalau orang tersebut mati memang mata dia terbeliak, orang cakap, ni su'ul khatimah ni, kematian yang buruk ni. Dia akan menyebabkan banyak-banyak fitnah berlaku kepada jenazah. Maka sunnah dia ialah untuk menutup mata. Kemudian ada juga sebahagian daripada perkara-perkara yang khurafat, tuan-tuan. Perkara-perkara yang khurafat dalam masyarakat kita. Bila meninggal seseorang, tuan-tuan, letak duit shilling kat atas peta. Bila kita katakan kenapa? Dia katakan supaya mata tersebut tak terbuka. Dia bukan apa, tuan-tuan. Bila orang tersebut meninggal, benda yang pertama sekali, bila kita rasa nadi dah tak ada, denyutan dah tak ada, maka ketika itu sunnah dia ialah untuk kita tutupkan mata. Tutup saja, tuan-tuan. Dan bila nak tutup ni, tuan-tuan, perlu untuk kita baca satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu sunnah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kita tutupkan, insya-Allah mata dia tertutup. Melainkan kalau memang orang tersebut ada memang sakit daripada dahulu, memang mata dia ada bermasalah dan sebagainya, maka kita tutuplah sekadar yang boleh. Maka ketika itu kita ikatlah segala sendi-sendinya. Maka sebab itulah jangan kita terlalu memaksa. Orang tersebut mata tak boleh tutup, kita tonyoh, kita tarik mata dia, akhir sekali akan menyebabkan kesakitan kepada jenazah tersebut dan akan menyebabkan roh jenazah tersebut terasa sakit. Walaupun kita katakanlah ustaz dia dah meninggal, walaupun mereka meninggal, tuan-tuan, sebenarnya kesakitan ketika mana menghadapi kematian itu sangat-sangat teruk, sangat-sangat dahsyat. Saya buatkan satu kisah, tuan-tuan. Ada seorang daripada kumpulan daripada Bani Israel. Ketika itu mereka solat, pergi ke satu perkuburan. Lalu ketika mana mereka sampai di perkuburan, maka mereka katakan alangkah baiknya kalau kita dapat solat sunat 2 rakaat, kemudian kita minta supaya Allah bangkitkan orang yang berada dalam kubur ni. Maka mereka solat, tuan-tuan. Solat, mereka minta pada Allah Subhanahu Taala. Maka ketika itu mereka Allah SWT terima permintaan mereka. Bangkitlah salah seorang di kalangan ahli kubur tersebut, lalu bangun, lalu dia katakan, apa yang kau nak daripada aku? Dia kata, apa yang kau nak daripada aku? Lalu dia katakan sesungguhnya
aku telah meninggal 100 tahun yang lalu. Dia kata, aku telah meninggal 100 tahun yang lalu. Tetapi sakitnya sakaratul maut itu sehingga sekarang masih lagi terasa. Maknanya tuan-tuan, 100 tahun perjalanan itu 100 tahun ni yang dah berlalu. Dia dah meninggal 100 tahun tuan-tuan. Sakitnya ketika mana keluarnya roh daripada badan mereka ini masih lagi mereka terasa. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak menguruskan jenazah tuan-tuan, jangan berlaku kasar dengan mereka. Kita anggaplah mereka ini sebagai mak dan ayah kita. Kita anggaplah mereka ini sebagai sahabat-sahabat kita. Kalau seperti mana mereka dalam keadaan mereka itu hidup, kita tak nak menyakiti mereka tuan-tuan. Bayangkan ketika mana mereka ini dalam keadaan yang luka parah disebabkan kesakitan ketika kematian ini baru saja berlaku. Maka ketika itulah kalau kita nak mandikan tuan-tuan, jangan kita ambil gayung kita simbah macam tu tuan-tuan. Sakit mereka. Ketika mana kita nak sabunkan mereka, kita tonyong sabun tersebut sehingga mereka kadang-kadang rasa melecet dan sebagainya. Kita sabun dengan penuh lemah lembut tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebagai menghormati jenazah yang pertama, kemudian kita nak memuliakan mereka, kemudian kita nak supaya kita uruskan dengan selembut yang baik. Bukan hanya sekadar kita nak menguruskan dah fardu kifayah saja, tetapi dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang paling elok sekali kita uruskan mereka. Maka ketika itulah dikatakan bahawa la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulun. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Daripada sini Nabi katakan bahawa la tad'u, hendaklah kamu memohon yang baik-baik sahaja. La tad'u, jangan kamu minta, jangan kamu doa ke atas diri mereka itu, melainkan perkara-perkara yang baik saja. Kemudian dikatakan sesungguhnya malaikat mengaminkan doa-doa yang kamu ucapkan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat ada sebahagian orang yang mulut cabul sikit tuan-tuan. Istilah dia mulut cabul sikit. Pergi rumah orang jenazah, bila pergi rumah orang meninggal, pergi rumah sekian-sekian, perkara yang diburakkan tuan-tuan, kita tengok ada 3 kelompok lah tuan-tuan. Ada 3 kelompok, biasa 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang sibuk dengan Al-Quran mereka. Alhamdulillah tu bagus. Yang baca Al-Quran di sisi jenazah, yang lihat jenazah dan sebagainya. Kelompok yang kedua yang duduk tak tahu nak buat apa. Duduk tengok orang, kiri kanan, duduk temengu, tak tahu nak buat apa. Kelompok yang ketiga ni tuan-tuan, ini paling bahaya. Dia jumpa kawan-kawan dia tuan-tuan, dia jumpa sahabat-sahabat handai dia jumpa saudara mara dia tuan-tuan, dia mula bergosip, dia mula membawang. Dia dah ceritakan, mula-mula masuk sekian-sekian, tanya khabar, apa khabar kau, lama tak jumpa, dan sebagainya. Akhir sekali bila dah rancak berbuak tuan-tuan, mula masuk kepada cerita jenazah tadi. Cerita, aku dengar ni mati jantung kan, tak apalah dia makan malam tadi dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita kata tuan-tuan, perkara yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, percakapan yang sia-sia, tidak memberi manfaat tuan-tuan. Kenapa perlu untuk kita menceritakan hal-hal jenazah tadi tuan-tuan? Dia dah meninggal tuan-tuan. Tak perlu kita nak katakan, oh di jenazah ni berapa lama sakit, bagaimana, macam mana dia meninggal kan, rasa dah lama sakit ni, dia punya belaan tak keluar ke, dah mula timbul cerita-cerita macam tu tuan-tuan. Maka itu perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat menzalimi jenazah tuan-tuan. Tak perlu andai kata dia ada bela sekalipun, andai kata dia dah lama sakit sekalipun tuan-tuan, tak perlu untuk kita mengungkap cerita-cerita yang lama mereka, dah lama yang dah pergi-pergi tuan-tuan. Kita hanya perlu untuk mendoakan kesejahteraan mereka. Kita perlu mendoakan kebaikan untuk jenazah tersebut. Dan kita minta, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, ampunilah mereka, berilah kasih sayang kepada mereka. Itu yang lebih baik kepada jenazah. Berbanding kalau kita nak ceritakan tentang keburukan. Ya, manusia tak lari daripada keburukan tuan-tuan. Memang setiap manusia akan membuatkan kesalahan. Kullu bani Adam al-khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Nabi kata, setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah selesai tuan-tuan, jenazah dah selesai. Tetapi bagaimana keadaan kita? Andai kata kalau kita lihat dia ni meninggal dalam keadaan husnul khatimah,
dalam keadaan yang baik tuan-tuan, tetapi dengan kata-kata nista kita, dengan kata-kata perbuatan kita yang kurang menyenangkan, diaminkan oleh malaikat dan sebagainya, tetapi kita tak tahu pengakhiran kita bagaimana. Kalau anda kata jenazah tadi dah sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik tuan-tuan, kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Mungkin kita nampak soleh tuan-tuan, mungkin kita nampak baik, tetapi pengakhiran kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kalau anda kata Allah Subhanahu Wa Taala tak terima kita tuan-tuan, tak terima amal soleh kita, kita hanya sekadar berpura-pura dengan kesolehan kita, dengan amalan-amalan kita tuan-tuan, maka amalan tersebut tidak memberikan jaminan kepada kita untuk husnul khatimah. Wa na'udzubillah min zalik. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita melihat jenazah tuan-tuan, bila kita pergi rumah orang sakit, bila kita pergi rumah orang meninggal tuan-tuan, maka ungkapkanlah ungkapan yang baik, bukan ungkapan-ungkapan yang menyebabkan kalau didengar oleh orang lain, kalau didengar oleh saudara mereka, kalau didengar oleh kerabat mereka, akan kecil hati mereka tuan-tuan. Nak ke kalau ketika mana kita meninggal kelak tuan-tuan, orang cerita-cerita keburukan tentang kita? Mesti kita tak nak. Maka kalau kita tak nak tuan-tuan, bagaimana kita ceritakan keburukan pada pasal orang lain pula? Baik. Kemudian dikatakan, para ulama mengatakan bahawa apabila kamu melawat orang sakit atau menziarahi orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, kerana malaikat akan mengaminkan semua kata-katamu ketika itu. Oleh sebab itu, ulama amat suka sekali menjenguk orang soleh yang meninggal dunia, kerana mereka dapat mengambil pelajaran daripada kematian orang soleh itu dan mendoakannya serta orang yang ditinggalkannya. Malaikat akan mengaminkan segala permohonan yang diucapkan ketika itu, sehingga semuanya bermanfaat bagi si mati dan orang yang ditinggalkannya. Nah, maka ini adalah perkara yang kita nak ceritakan. Baik, kita masuk sedikit tuan-tuan berkaitan dengan kita masuk sedikit berkaitan apa yang diucapkan ketika menutup mata mayat. Diriwayatkan daripada Syaddad bin Aus bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartum mautakum fa'aghmidu basar, fa innal basara tatba'u ruha, wa qulu khairan fa innal malaikatu tu'minuna 'ala ma qala ahlul mayt." Jika kamu semua melawat orang-orang yang meninggal dunia dalam kalangan kamu, maka tutuplah mata orang yang telah meninggal dunia itu, kerana mata akan mengikuti ke manakah perginya roh. Ucapkanlah perkataan yang baik, kerana malaikat mengaminkan semua kata-kata keluarga yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi, maka di sini tuan-tuan dikatakan, diriwayatkan daripada Ummu Hasan dia berkata, semasa aku berada dekat Ummu Salamah, tiba-tiba beberapa orang datang menemui lalu berkata, fulan telah meninggal dunia. Lalu dia berkata, pergilah ke sana dan bacalah Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan yang Nabi SAW ajarkan. Ketika mana kita dengar ungkapan orang meninggal dunia, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, sebagai tanda pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan kesejahteraan pada para Rasulullah dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa tuan-tuan? Allah dah mempermudahkan urusan kematian mereka. Diriwayatkan daripada Abu Sufyan Al-Thawri, daripada Sulaiman At-Taimi, daripada Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dia berkata, apabila kamu akan menutup mata si mati, ucapkanlah, ini saya katakan tadi, ucapan ketika mana kita nak menutupkan mata jenazah tersebut, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Setelah itu ucapkanlah tasbih Subhanallah. Maka ini adalah di antara sunnah-sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah minggu yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang lain, iaitu syaitan akan datang kepada orang yang akan meninggal dunia. Ini biasa kita dengar tuan-tuan dalam dulu ada satu pementasan kan yang dibuat oleh Al-Arqam berkaitan dengan ketika mana orang yang dalam keadaan mati nak meninggal dunia ni didatangi oleh dua syaitan. Satu syaitan ni menyerupai bapa dia, satu syaitan menyerupai ibunya. Betul ke cerita tu? InsyaAllah kita akan cerita pada minggu yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita dengan ikhlasan Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.